Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lail muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Kerana dengan izin daripada Allah, pada pagi ini kita dapat duduk sama-sama dalam majlis haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang biasa disambut ataupun dilakukan sejak daripada awal sehinggalah kepada hari ini, yang saya dimaklumkan hari ini dan beberapa hari mendatang sehingga kepada 28 hari bulan 1 adalah majlis haul yang last. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita diizin oleh Allah untuk berada dalam majlis memperingati haul Syekh Abdul Qadir Jailani, dan moga-moga kehadiran kita ini semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada pagi ini kita melihat suasana di Batu Pahat ini dah masuk hari yang ketiga hujan, dan pagi-pagi dah hujan. Alhamdulillah, bila turun hujan ni rahmat turun sama dan memberkati majlis kita. Dan kita masih lagi menunggu Tuan Guru Datuk Kiai Haji Suhaili bin Kiai Haji Solehin untuk beliau berada dalam majlis kita pada pagi ini. Dan saya tadi dimaklumkan beliau sedang dalam perjalanan dan baru sampai kepada Rejosari. Jadi nak tunggu beliau maka jadi lambat. Jadi kita teruskan majlis kita ini dulu, dan moga-moga kita doakan beliau sampai sekejap lagi dengan Tuan Guru Tuan Guru Kiai Sulaiman Basri, insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini saya nak mengajak kepada kita merenung satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut dalam surah At-Taubah juzuk yang ke-10, Allah menyebutkan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, mereka itu nak memadamkan api, mereka itu nak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab bahawa Allah nak menyempurnakan cahayanya, iaitu Islam. Walau karihal kafirun, walaupun keadaan itu dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang yang kafir. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita bahawa Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak daripada dulu sehingga kepada hari ini, yang telah berusia 1444 tahun, ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita khazanah beliau, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita lihat bahawa Islam yang dibawa oleh Nabi sampai kepada tempat kita, Islam yang dibawa oleh Nabi dahulu 1000 tahun lebih sampai kepada tempat kita, Allah sendiri memberi peringatan. Walaupun telah lama dan telah tersebar luas Islam ini ke atas muka bumi, Allah memberi peringatan bahawa ada kelompok-kelompok manusia yang ingin cahaya Allah ataupun cahaya Islam ini mati. Allah sebut dalam Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka itu nak mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Berdasarkan kepada ayat ini, golongan-golongan yang nak Islam ini mati, golongan-golongan yang nak Islam ini berkubur, amat ramai dan ada pada setiap masa, ketiga dan tempat. Memang akan ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi juga peringatan kepada kita, dalam keadaan ada orang nak Islam ni mati, ada nak orang Islam ini hancur ataupun nak orang Islam ini lebur, tetapi wallahu mutimmu nurih. Allah nak Islam itu sempurna. Allah nak Islam itu sampai, Allah nak Islam itu sampai kepada seluruh penjuru alam, belahan dunia. Jadi dalam suasana itu akan berlaku satu pertembungan yang dahsyat. Antara apa? Antara golongan Islam dengan golongan bukan Islam. Berdasarkan kepada ayat ini, bahawa Islam dengan bukan Islam dia akan bertembung dalam berbagai isu dan sudut, dalam berbagai keadaan dan tempat, dia akan bertembung. Maka justru itu Nabi SAW memberi peringatan kepada kita melalui ayat Quran. Allah kata, walau karihal kafirun, walaupun pertembungan itu tidak disukai oleh orang-orang kafir, walaupun pertembungan antara Islam dengan bukan Islam itu tidak disukai oleh orang kafir, tetapi perkara itu pasti akan berlaku. Jadi apa yang saya nak ingatkan diri saya dan para hadirin yang dirahmati Allah, dalam apa juga keadaan dan masa dan tempat, kita kena sentiasa bersiap siaga ataupun kita kena sentiasa meneliti dan berhati-hati. Kenapa? Sebab pertembungan antara hak yang batil tidak pernah berhenti. Pertembungan antara benda hak batil tak pernah berhenti. Pertembungan antara Islam dan bukan Islam tidak pernah berhenti dalam berbagai-bagai keadaan dan kategori. Walaupun kita lihat tempat kita, negeri kita, negara kita, kita tak pernah jumpa pun peperangan. Kita tak pernah jumpa pun peperangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bahawa dalam Quran menyebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan redha sehingga kita ini mengikut mereka, mengikut agama mereka. Jadi menunjukkan kepada kita pertembungan antara orang Islam dengan Yahudi, pertembungan antara hak dengan batil itu pasti akan berlaku di mana-mana juga keadaan. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah memberi peringatan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhaltumuhum fi hujrin dhabbin lattaba'uk. Maksud dia, kamu itu sendiri wahai orang-orang Islam akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi satu hasta, hatta law dakhaltumuhum fi hujrin dhabbin, sehinggalah kata Nabi mereka itu masuk ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, kamu akan ikut. Mana amaran daripada Nabi, peringatan kepada Nabi SAW telah banyak disebutkan bahawa umat Islam ini dia akan bertembung dengan orang yang bukan Islam,
Agama Islam dia akan bertembung dengan bukan Islam. Ya. Kebenaran dia itu akan bertembung dengan kebatilan. Maka bila mereka itu bertembung, maka macam-macam bentuk akan berlaku. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa pertembungan ini ataupun yang membawa pertembungan dengan Islam, dalam hadis ada orang Yahudi dan Nasara. Orang Islam akan ikut dia, akan follow kepada dia, akan mengikuti jejak langkah dia. Satu jengkal demi satu jengkal, sehasta demi satu hasta. Sehingga Nabi SAW memberi peringatan sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun orang akan ikut. Maka sahabat Nabi SAW tanya, Al-Yahudu wa Nasara, adakah orang yang kau maksudkan itu Yahudi dan Nasara? Maka Nabi kata, faman, siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perlu kita mengkaji, perlu kita meneliti, perlu kita menyoroti zaman yang kita sedang lalui. Kenapa? Pertembungan antara hak dan batil itu pasti akan berlaku. Pertembungan antara Islam dengan Muslim pasti akan berlaku. Disebut oleh Nabi SAW. Sehingga gambaran dahsyatnya, apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang Islam akan ikut. Apa yang dibuat oleh orang Nasrani, orang Islam akan ikut. Betapa dahsyatnya. Kita sebagai seorang Islam telah jelas ada jati diri yang tersendiri. Tetapi Nabi SAW memperingatkan, orang Islam itu dia akan ikut jejak langkah orang yang bukan Islam. Jadi di sini, para hadirin sekalian, berapa pentingnya bagi kita berpegang kepada Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini agama yang benar berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini agama yang datang daripada Allah dan Allah sendiri menjaminan bahawa Allah akan jaga. Islam ni Allah akan jaga, Quran Allah Taala akan jaga. Dalam keadaan itu Allah boleh jaga Islam, dia boleh jaga sendiri. Dia boleh pelihara sendiri. Dia tak memerlukan kepada kita. Sebab Allah Maha Kuasa. Cumanya perkara ini didedahkan kepada kita. Perkara ini dilontarkan kepada kita sebagai apa? Pengetahuan untuk kita. Maknanya kalau Islam tu Allah Ta'ala boleh jaga sendiri, tak memerlukan kepada kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi fikir kepada kita. Kita ni nak ataupun tidak dengan Islam yang Allah Ta'ala jaga tu. Ya? Kita nak ataupun tidak. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh saja untuk dijadikan siapa saja untuk berpegang kepada Islam dan memimpin Islam. Kita cuba lihat kalau dulu Islam datang pada zaman Nabi, iaitu zaman Nabi kita Muhammad di tanah Arab, kita tengok kesan daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam sampai di seluruh penjuru dunia, sampai kepada tempat kita. Kalau dulu kita orang pergi Mekah, pergi haji, dia boleh tengok orang pergi Mekah, pergi haji, maknanya pergi tawaf, pergi umrah. Tapi kita sekarang ni kita boleh tengok Mekah ni, kita boleh tengok dekat Riyadh, kita boleh tengok dekat Arab. Apa yang ada kat negara lain ada kat tempat dia. Kalau dulu kita tengok orang boleh pergi haji, boleh pergi umrah, boleh tawaf, boleh apa semua. Tetapi kalau kita tengok zaman yang sama zaman kita hari ni, kalau kita nak tengok karaoke, kita nak tengok judi, kita nak tengok panpe, semua ada dekat Arab sekarang. Maknanya Arab dengan negara lain dah tak jauh beza. Dah tak jauh beza. Memberi satu penelitian dan peringatan kepada kita, kalau tak jauh beza, artinya apa? Nabi kata badal Islamu gharib wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya asing. Islam itu datangnya orang tengok pelik. Mula-mula datang, orang tengok Islam pelik. Nabi dengan ahli keluarganya, orang lain semua tak Islam. Tengok Nabi semayang dekat Kaabah pun orang pelik tengok. Pelik tengok. Tapi Nabi kata wasayaudu kama bada'a. Dia akan balik pelik semula. Maknanya orang nampak Islam ni nampak macam pelik. Kenapa? Orang lari daripada Islam, orang jauh daripada Islam. Dia dah terkesan dengan budaya di sekeliling masing-masing. Maka Islam itu nampak pelik. Bila pelik, dia akan balik tempat asal. Bila tempat asal tu balik, memberi erti apa? Yang tinggal hanya Mekah dengan Madinah. Yang tinggal hanya Mekah tempat dan Madinah. Hak tempat lain, masuk benda-benda yang pelik-pelik. Termasuk tempat kita. Sebab itulah, Nabi SAW memberi peringatan sangat kepada kita, jaga-jaga bila kita melalui setiap zaman yang kita lalui.
Dan kita kena semak, kita kena teliti, kita kena kaji. Kenapa? Kita terdedah dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi justru itu, walaupun kita ini hidup dalam suasana zaman kita ini zaman maju, kita hidup dalam suasana zaman senang, kita hidup dalam suasana serba canggih, tapi kita kena ingat iman dan Islam kita kena jaga. Kenapa? Sebab Nabi kata zaman senang, zaman canggih, zaman maju ni dia punya peringkat keimanan dan Islam serupa dia punya berjalan dia. Maknanya dia sama maju. Jadi kalau perjalanan cepat, Islam yang jalan pun cepat, hilangnya pun cepat. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis yang selalu saya ulang dan sebut dalam setiap pertemuan dalam haul, Nabi SAW pernah sebut, badiru bil a'mali fitanan. Kamu kena bersegera melaksanakan amal. Jangan berlambat-lambat. Ada masa, ada peluang, buat, jangan bertangguh. Kenapa? Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan. Sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian. Macam mana datangnya? Qat'il lail muzlim. Datang tu macam malam yang gelap. Apa perumpamaan maksud Nabi? Maksud malam yang gelap ni, kalau kita perhati, antara malam, ketika malam datang, antara gelap dengan terang, antara gelap dengan cahaya, lebih banyak gelap daripada terang. Lebih banyak gelap daripada cahaya. Menunjukkan apa? Kalau Nabi kata fitnah itu seperti malam yang gelap, maknanya fitnah itu lebih banyak. Maknanya masalah fitnah itu lebih banyak, menyeluruh berlaku berbanding dengan cahaya terang itu. Jadi gambarannya macam mana? Nabi kata yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Gayanya ataupun gambarannya, pagi orang beriman, petang orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang kafir, pagi beriman. Kita akan nampak situasi ini. Pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Kita akan nampak. Maksudnya apa? Kalau kita susuri lagi perkataan Nabi itu, kalau pagi beriman, petang kafir. Bila pagi petang, kalau kira ikut jam, 12 jam. Pagi dengan petang makna 12 jam. Petang dengan pagi makna 12 jam. Nabi kata pagi beriman, petang kafir. Memberi maksud apa? Punyalah laju dan cepatnya bertukarnya orang dalam bahasa agama tak sampai 12 jam. Tak sampai 1 hari. Kita akan nampak situasi itu. Kalau kita tengok zaman dulu berkembangnya Islam daripada zaman Nabi 1444 tahun dulu, dengan suasana masa yang berbeza, tempat yang berbeza, dengan zaman yang berbeza, tetapi pada akhir zaman Nabi SAW kata Islam yang ada ni dia cepat sangat berubah. Berapa laju berubahnya? Tak sampai 12 jam. Tak sampai 12 jam kalau diikut masa. Sebab Nabi sebut pagi dengan petang. Bila pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Artinya apa? Orang mudah sangat untuk meninggalkan agama. Orang mudah sangat untuk tukar agama. Tujuan apa perkara itu berlaku? Apa puncanya? Nabi sebut yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kamu akan lihat orang menjual agama untuk kepentingan dunia. Jual agama untuk kepentingan dunia. Para hadirin sekalian, cuba kalau kita sorot sejarah dulu zaman Nabi. Macam mana Nabi dan sahabat jaga agama? Banding dengan kita. Kalau Nabi sebut dalam hadis, akhir zaman orang sanggup jual agama, seperti agama ni macam benda perniagaan, boleh jual beli. Cuba kita lihat menyorot sejarah zaman Nabi, macam mana mereka jaga agama. Saya contohkan satu. Zaman Nabi, orang jaga agama, dia sanggup ganti dengan nyawa dia. Zaman Nabi, orang jaga agama, dia sanggup ganti dengan nyawa dia. Artinya apa? Dia sekali-kali tak akan serahkan agama sampai walaupun dibunuh sekali. Contoh, saya contohkan. Cuba kita baca sejarah siapa dia keluarga ahli Yasir, ataupun keluarga Sumayyah, ataupun keluarga Ammar. Ni tiga-tiga ni yang saya sebut adalah 3 beranak. Yasir tu bapa dia, Sumayyah mak dia, Ammar tu anak dia. Ketiga awal Islam dia ni adalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang awal-awal masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Di Mekah, bukan di Madinah. Di Mekah awal-awal ketika Islam bercambah. Maka bila mereka ini masuk Islam, menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, implikasi dia terima Islam,
ialah Abu Jahal memerintah zaman tu tangkap dia. Tangkap, diikat, sehingga dalam sejarah menyebutkan Yasir, bapa kepada Ammar, dibunuh. Sumayyah, bapa mak kepada Ammar pun dibunuh. Dibunuh. Cumanya Ammar ni dia bila tak tahan dengan ujian, tak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dengan kawan-kawan dia, maka dia ni terpaksa mengeluarkan perkataan kufur. Berkata perkataan kufur supaya untuk jaga dia tak kena bunuh. Ammar bin Yasir. Jadi dia ni terpaksa ikut kata Abu Jahal untuk bagi dia lepas. Maka dalam sejarah membuktikan bila dia cakap, dia dilepaskan oleh Abu Jahal, maka dia tak dibunuh. Bapa dia dibunuh, mak dia dibunuh, tapi dia lepas. Dalam keadaan dilepaskan, dia masih tak puas hati lagi dalam hati dia. Macam mana kedudukan iman dia? Dia terpaksa jaga dalam keadaan macam tu. Maka dia jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad, dia luahkan perasaan hati dia. Dia kata, "Wahai Rasulullah, aku punya iman ni macam mana?" Nabi kata, "Kenapa?" "Aku ni ditangkap oleh Abu Jahal dengan kawan-kawan dia. Mak bapak aku dah kena bunuh. Sekarang ni aku tak mati. Cumanya belum pada Abu Jahal lepaskan aku mengatakan kalimah kufur. Sebab apa? Abu Jahal nak aku jadi kufur, kalau tidak dia akan bunuh. Maka aku ni terpaksa ungkapkan kalimah tu dalam keadaan hati aku tak redha." Ini awal dulu. Jadi bila diluahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-18, ayat yang berbunyi, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Maksud dia, siapa-siapa orang yang mereka itu kufur setelah beriman, setelah mengucap dua kalimah syahadat, tiba-tiba dia kufur balik, maka dia jadilah orang yang kafir di sisi Allah, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang dia dipaksa untuk kafir tetapi hatinya tetap dalam keadaan beriman. Maka Allah turunkan ayat ni membela apa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ammar tadi hatinya tetap beriman, cuma lidahnya berkata kufur sebab nak menyelamatkan diri. Allah turunkan ayat membenarkan cara dia. Jadi apa yang saya nak sebut para hadirin sekalian, itulah dia ayat Quran, itulah dia cerita, itulah dia sejarah yang berlaku kepada awal Islam dulu. Mereka sanggup jaga iman ganti dengan nyawa. Mereka sanggup jaga iman. Mereka sanggup mati demi nak jaga iman. Itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh kedua dalam sejarah Islam. Kita tengok satu orang sahabat namanya Amr bin Jumu. Ni saya sebutkan kisah macam mana orang dulu jaga iman berbanding dengan suasana yang berlaku pada zaman hari ini yang disebutkan oleh Nabi. Amr bin Jumu ni adalah merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terlibat dalam perang Badar. Ketiga peperangan Badar ini berlaku, waktu rehat ni dia tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan dia? Dia kata masa rehat tu dia tengah makan kurma. Maka dia tanya, "Wahai Rasulullah, andai kata masa perang ni aku ni mati, kat mana kedudukan aku? Kan andai kata perang ni aku mati, aku ni duduk mana?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Engkau dalam surga." Bila dia dengar perkataan Nabi, "Engkau dalam surga," dia buang kurma tu. Kurma tu dibuang, dia terus ambil pedang, dia terus berlawan sampai mati. Maknanya apa? Sejarah membuktikan, disebut dalam sejarah, makan kurma tu lambat masuk syurga, buang. Tinggalkan kenikmatan makan tu, terus pergi perang dan mati. Mati maknanya apa? Mereka sanggup nak jaga agama, syahid pada jalan Allah. Itu cerita kedua. Bagaimana Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya sebut ni sebagai satu perbandingan. Ada satu orang lagi nama sahabat yang biasa kita dengar, namanya Hanzalah. Tuan-tuan, sahabat Nabi seorang nama Hanzalah. Ni tadi saya sebut nama Sumayyah pun dah ada lagu.
Sumayyah pun ada lagu, kan? Ini satu lagi, Hanzalah pun ada lagu juga, tapi bukan cerita lagu, cerita Hanzalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah ni masa dia pergi perang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi keluarkan satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu amat mengelirukan sahabat Nabi. Apa dia? Hanzalah ni adalah merupakan seorang sahabat yang mati syahid dalam perang. Mati syahid. Sahabat-sahabat ni dah diberitahu oleh Nabi didik, orang mati syahid ni tak payah mandi, tanam dengan baju-baju dia. Itu hukum Islam. Cuma pertanyaan sahabat pada Nabi ni yang memberi suatu benda yang mengelirukan kepada akal para sahabat. Apa dia? Bila dia jumpa mayat Hanzalah, dia nampak rambutnya basah. Masa mati syahid dalam perang, maka dia nampak rambutnya basah. Bila nampak rambut basah, inilah dia sahabat pelik, dia tanya dengan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Hanzalah ni mati, kemudian sahabat tanya dengan Nabi, kenapa rambut dia basah? Nabi kata, dia ini dimuliakan oleh Allah dengan sebab syahidnya, maka dia ni dimandikan oleh para malaikat. Kan? Dimandikan oleh para malaikat. Malaikat datang mandi. Sahabat lagi pelik kepala. Kenapa? Orang mati syahid mana patut mandi, tapi malaikat datang mandikan. Jadi sahabat tanya soalan kedua, wahai Rasulullah, orang mati syahid tak perlu mandi ni, kenapa kesiap kena mandikan? Bila datang soalan kedua ni, maka Nabi jawab, kau pergi balik, kita tanya isteri dia. Balik tanya isteri dia. Maka sahabat balik kita tanya isteri Hanzalah. Bila tanya, rupa-rupanya baru lepas nikah, malam pertama tak sempat mandi, pergi perang. Tak sempat mandi, dia pergi perang. Maka dia tu dimandikan oleh para malaikat. Apa yang saya nak sebut ialah bukan cerita pasal mandi. Sahabat Nabi jaga agama dalam keadaan malam pertama, orang baru menikah malam pertama, tapi sanggup tinggal untuk jaga agama. Sanggup tinggal berperang untuk jaga Islam. Itulah contoh tiga. Di samping banyak lagi sejarah-sejarah yang berlaku pada zaman sahabat Nabi. Apa yang saya nak sebut pagi ini ialah gambaran sahabat dulu, Nabi jaga agama, mereka tu sanggup tinggalkan dia, sanggup berikan nyawa, sanggup tinggalkan kesenangan, sanggup tinggalkan segala-galanya. Mereka sanggup jaga agama, tinggal agama tidak sama sekali. Berbanding dengan apa yang disebut oleh Nabi yang akan berlaku pada akhir zaman. Akhir zaman tu zaman kita ni. Berbanding apa yang akan berlaku pada zaman kita. Zaman kita ni kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir. Artinya gambaran begitu senang orang meninggalkan agama, begitu senang orang tukar agama. Itu yang disebut oleh Nabi. Kalau zaman Nabi, sahabat sanggup gadai nyawa, sanggup tinggalkan kemewahan, sanggup untuk tidak mencabut agama daripada diri. Tetapi zaman akhir, kata Nabi, yang perlu kita kena perhati ialah orang sanggup jual agama, pagi beriman, petang kafir. Dia sanggup jual agama, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agama kerana nak dunia. Agama sudah jadi benda murah, dunia sudah jadi benda yang mahal. Ini para hadirin sekalian yang kita kena semak dan kita kena jaga-jaga. Iman kita terdedah dengan macam-macam bentuk ancaman dan godaan pada akhir zaman. Mudah terpedaya. Ya, mudah terpedaya. Apabila kita tak ada ilmu, tak duduk dalam majlis ilmu, maka dia akan jadi isu kepada apa? Orang bila ilmu tak ada, iman tak ada, ilmu tak ada, belajar tak ada, maka iman senang tercabut. Sebab ilmu tak ada. Sebab kita kena ingat mutakhir ini, dengan kemajuan dan kecanggihan yang ada, orang akan gunakan kemajuan dan kecanggihan yang ada untuk manipulasi. Untuk manipulasi, sehingga kita ni sebagai orang yang tak ada ilmu, orang yang tak mengikuti zaman, maka akan terpedaya dengan perkara tersebut. Saya contohkan.
Saya contohkan. Ini contoh mudah. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu perhati. Saya contohkan. Dengan alat yang ada pada tangan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, iaitu orang kata handset ni, orang akan gunakan menjadi satu gaya atau alat untuk memanipulasi. Saya contohkan. Contohnya macam ni. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu dulu ingat, suatu masa dulu, satu ketika dulu, ada seorang menteri besar negeri Kelantan. Dia keluarkan satu statement yang menjadi satu statement isu panas. Contoh statement dia keluarkan ketika itu yang saya ingat ialah almarhum Tuan Guru Datuk Nek Aziz Ahmad. Dia pernah keluarkan kenyataan. Ni kalau soroti, kenyataan dia bukan tak betul. Cuma orang menanggapi tak betul. Kenyataan dia yang dia keluarkan ialah masa tu dia kata Tuhan Samsing. Ingat lagi tuan-tuan? Ingat lagi ibu-ibu? Kan? Dulu dia ada keluarkan satu statement Tuhan Samsing. Kan? Kita ni tahu Allah ni maha kaya, maha hebat. Tiba-tiba keluar Tuhan Samsing. Mengambil satu perkataan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, iaitu perkataan Al-Jabbar. Jabbar tu dimaknakan dengan Samsing dalam kamus. Bila dia tu keluarkan, dia tu menteri besar, maka jadilah suatu berita utama dekat TV, radio dan juga segala bentuk media yang ada. Daripada orang biasa sampai kepada orang pandai universiti mengulas statement daripada dia. Daripada orang biasa sehingga kepada orang politik mengulas statement dia. Maka masing-masing bagikan pandangan. Maka golongan yang menanggapi isu dia itu jadi dua kelompok. Satu, kelompok jenis golongan yang bodoh dan bangang. Itu satu. Satu, golongan orang yang ada ilmu dan ada iman. Orang yang ada ilmu dan ada iman, bila dia buka Al-Quran, dia buka hadis Nabi, dia buka kalam ulama, dia akan jumpa apa pengertian Tuhan Samsing tu. Apa pengertian? Dia akan ngerti. Artinya apa? Bila golongan ini, dia akan terpelihara iman dia. Dia akan terpelihara iman dia. Tetapi jenis golongan orang yang bodoh dan bangang ni, dia akan tomah, dia akan hina, dia akan kritik, dia akan macam-macam lah. Dalam keadaan benda tu sudah menjadi suatu isu berita utama. Tuan-tuan, yang saya nak sebutkan, kalau menjadi satu berita utama, dia punya follower dengan view dia ramai tak? Tu contoh dia. Follower dan view dia ramai tak? Subscriber ramai tak? Kalau dia ada TikTok, dia ada Facebook, dia ada YouTube, dia ada Google, apa semua tu, maka follower dia mesti ramai. Kalau follower tu ataupun view dia jenis otaknya bodoh dengan bangang, agak-agak imannya kat mana pergi? Agak-agak iman dia kat mana pergi? Tu contoh dia. Artinya kalau jenis orang tak ada ilmu, bila tak ada ilmu, dia akan mengulas, bercanggah dengan ilmu, bercanggah dengan iman. Habis tak iman dia, tuan-tuan? Pagi komen, petang habis iman dia. Sebab itulah kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka akan jual agama kerana tujuan dunia. Orang hari ni dia tak kisah konten apa sekalipun dalam YouTube ataupun apa. Yang penting dia nak view dengan subscriber, dengan follower ramai. Betul tak? Kan? Saya nak sebutkan gini, tuan-tuan. Kalau saya ni ustaz bukan artis, jadi follower tak ramai, kan? Tapi kalau artis, kalau jenis orang ahli-ahli politik, dia punya follower ramai. Kalau tuan-tuan dan ibu-ibu tengok saya punya konten TikTok yang last, yang latest, follower saya 200,000 lebih. Itu aku ustaz. Kalau artis, cuba fikir balik. Kan? Kalau artis bagaimana? Kalau artis lagilah ramai. Kalau jenis kepala otak yang ikut ni, followernya, jenis bodoh dan bangang, agak-agak iman kat mana? Nah, inilah yang saya maksudkan, tuan-tuan, hari ini berbanding dengan zaman Nabi SAW dulu. Kalau zaman Nabi, apa juga ancaman, dia sanggup jaga iman dia. Dia sanggup jaga iman dia walaupun terpaksa gadai nyawa dia. Kita contohkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni bukan tokoh korporat. Bilal bin Rabah jawatan terkenal sampai hari kiamat ialah muazzin Nabi. Itu jawatan terkenal dia. Bilal bin Rabah, orang Habsyah, kulit hitam. Tetapi awal Islamnya ditangkap oleh Abu Jahal, letak batu kat dada dekat padang pasir di tanah yang panas, sehingga dia diseksa sehingga keluar daripada mulutnya kata ahad. Macam tu nak jaga iman.
Dia tak buang iman dia. Bahkan dia memperlihatkan keimanan dia. Sehingga hebat iman dia, Nabi pernah cakap dengan dia, wahai Bilal, aku mendengar tapak kakimu dalam syurga. Nabi pernah buat statement, aku dengar tapak kaki kau dalam syurga. Wahai Bilal, apa benda yang kau buat? Maka Bilal jawab, dia kata apa? Aku ni, kalau wuduk aku batal, aku akan ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, aku akan sembahyang 2 rakaat. Itu je dia punya keistimewaan amal kan. Maknanya istiqamah dalam wuduk. Istiqamah menyebabkan apa? Nabi kata dia dengar kaki kaki Bilal bin Rabah, dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak hebat dia jaga iman? Hebat tak hebat dia jaga iman dia, jaga amal dia, walaupun awal ketika Islam dia diseksa oleh Abu Jahal, tetapi Nabi memberi pengakuan kaki dia dengar dekat dalam syurga. Nabi juga menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurral muhajjalina min asharil wudu faman yastati' minkum ayyutillahu falyaf'al. Nabi kata sesungguhnya umat aku besok dipanggil oleh Allah di hari akhirat dengan keadaan muka dan tangan kakinya bercahaya, kesan daripada air wudu. Maka kata Nabi, faman yastati' minkum ayyutillahu falyaf'al. Siapa-siapa sanggup untuk memanjangkan cahayanya, maka laksanakan. Iaitu dalam hadis ini mengajak kepada untuk istiqamah berwudu. Tetapi apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, di sebalik cerita itu ada pengorbanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jaga agama, dalam jaga iman. Kalau mereka sanggup diseksa, kita hari ini berdasarkan hadis Nabi kena ujian sikit tuan-tuan, iman hilang. Kena ujian sikit aja, iman hilang. Kan? Tu. Kena hujan lebat sikit je, nak pergi hole tak jadi. Kan? Kena hujan lebat sikit je, nak pergi hole tak jadi. Yang dapat begitu alhamdulillah iman tinggilah. Kan? Itu belum banjir lagi. Belum hak yang lain. Yang kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang saya ingin peringatkan dan ingin sama-sama tarik perhatian, kena jaga-jaga. Kita berada pada zaman yang akhir ini. Zaman kita memang orang kata nampak macam zaman senang. Serba-serbinya senang. Kalau tuan-tuan nak belajar pun senang. Kalau pagi ni tak pergi hall, duduk kat rumah, boleh tengok live. Kan? Kalau tak datang pun boleh tengok live, boleh nampak lagi. Boleh duduk atas katil, kan, sambil makan tekaripap, boleh tengok live. Bermakna punyalah senang pada zaman hari ini berbanding pada zaman Nabi dulu, terpaksa berkorban, nak live tak boleh, maka kena pergi berjalan jauh untuk mengambil ilmu berbanding dengan zaman kita hari ini. Tetapi para hadirin sekalian, kita kena ingat ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ilmu untuk dunia semata-mata. Ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita ni, Islam ni, bukan untuk kesenangan dunia. Kita nak bawa daripada dunia sampai ke hari akhirat besok. Kita nak jaga Islam, nak terima Islam daripada dunia sampai hari akhirat. Kita akan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bawa sekali amal-amal kita. Bayangkan, kalau siapa tengok saya punya live pagi tadi subuh, saya bacakan ayat 50-51 surah Al-A'raf. Kan? Saya nak ajak untuk kita juga faham pada pagi ini. Pagi tadi subuh saya baca ayat 50-51 surah Al-A'raf. Nak menggambarkan apa? Kita hari ini selepas pada hidup atas muka dunia, kita akan hidup satu lagi perkampungan besok di hari akhirat. Kita punya hidup bukan sekadar di atas muka bumi, bukan sekadar habis kat sini, tetapi kita akan sampai besok suasana kita berdepan di hari akhirat. Maka bila berada di hari akhirat besok, berada di padang mahsyar, sama ada dalam surga ataupun neraka, Allah sebut dalam ayat 50 dan 51. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata begini, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'. Apa dia maksud dia? Sesungguhnya di hari akhirat orang yang duduk dalam neraka itu, yang telah ditakdirkan untuk dimasukkan dalam neraka itu,
Mereka itu panggil orang dalam syurga. Wa nada ashabun nar ashabul jannah, orang neraka panggil orang syurga. Dia panggil untuk apa? Alhamdulillah tuan guru dapat sampai. Alhamdulillah. Walaupun lambat sikit tu biasalah tuan-tuan sila-sila depan ni. Duduk depan insya-Allah. Tempat duduk dia siapkan. Jadi yang datang tu nak tengok muka tuan guru insya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Suaranya macam bujang. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat Quran menyebut 50-51 tadi suratul Al-A'raf disebutkan wa nada ashabun nari ashabal jannah, memanggillah, menyerulah orang-orang yang dalam neraka kepada orang dalam syurga. Orang syurga panggil orang neraka panggil orang syurga. Artinya apa? Orang duduk dalam syurga boleh nampak ahli neraka. Apa dia minta? An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Orang neraka kata, wahai orang syurga, boleh tak bagi sikit air? Boleh tak bagi minum? Boleh tak bagi aku teh? Senang kata gitulah bahasa dunia kan. Boleh tak bagi aku nak minum air? Orang dalam neraka tak dapat nak minum air haus, dia minta orang dalam syurga. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apa rezeki dalam syurga itu yang Allah bagi, kau bagi ke aku nak rasa sekali. Aku nak rasa. Apa kata orang dalam syurga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Orang syurga jawab, Allah haramkan air ataupun makanan dalam syurga ini kepada orang kafir. Orang kafir duduk dalam neraka, maka tak boleh nak minum, tak boleh nak bagi, nak share pun tak boleh. Dekat dunia tuan-tuan, dekat dunia kita ni hidup, kita kadang belanja kawan kita yang tak Islam. Kita boleh lagi belanja, boleh. Orang kawan kita yang tak Islam, non-Muslim, kadang belanja kita, boleh. Kita boleh hidup satu kampung, kita boleh hidup satu taman, kita boleh satu daerah, boleh satu negeri. Kita boleh jumpa lagi sambil berbelanja. Boleh lagi. Tetapi di hari akhirat, no compromise. Allah sendiri kata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan makan dan minum ni diberikan kepada orang kafir. Allah haramkan. Tak ada compromise. Maknanya nak bagi minum pun tak boleh. Ni Allah Ta'ala sebut. Apa puncanya yang jadi macam tu? Apa puncanya? Allah kata, alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratumul hayatud dunya. Allah kata, orang yang kena macam ni, yang tak dapat minuman syurga, tak dapat makanan syurga ini, yang mana hidup dulu atas muka dunia, mereka mengambil agama lahwan wa la'ibah. La'iban wa lahwa. Main-main. Agama dijadikan main-main. Agama dijadikan main-main, satu. Yang kedua, lahwa. Lahwa tu agama dijadikan ikut hawa nafsu. Lahwan wa la'ibah. Maka kesan daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempermain-mainkan agama, orang yang menjadikan agama ikut nafsu, bukan ikut Islam, dan wa gharatumul hayatud dunya, mereka itu terpedaya dengan kehidupan dunia. Apa yang disebutkan oleh Allah, tidak akan dapat minum maupun makanan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Compromise tak ada. Tapi kalau kita tengok dalam dunia, kita boleh belanja orang non-Muslim. Orang non-Muslim pun boleh belanja kita. Kita boleh belanja saudara mara kita tu yang mana band sama tapi tak semayang. Kan? Kita boleh belanja dia lagi. Kita boleh makan dengan dia lagi. Dia tak semayang, kadang dia tak tutup aurat, kita boleh belanja dia lagi. Tetapi hari akhirat, Allah kata, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan makan minum itu untuk diberikan kepada orang ahli neraka. Sebab itu, apa yang saya nak sebut, para hadirin sekian, kita jangan jadikan agama sebagai satu mainan. Kita jangan jadikan agama itu menurut hawa nafsu kita. Kita kena tunduk dan patuh kepada agama, bukan agama ikut kita. Kita kena ikut agama. Dan kita yang ketiga kata Allah, jangan kita terpedaya dengan kehidupan dunia hari ini. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Itu yang kita kena ingat. Kalau tidak, apa implikasi dia? Implikasinya ialah
kita tak dapat duduk dalam syurga, tak dapat minuman-minuman dan apa juga segala makanan di dalamnya. No compromise. Jadi agama ni bukan suatu benda yang boleh buat main. Agama ni bukan suatu benda yang boleh dibuat main. Sebab tu para hadirin sekalian, apa yang saya tegaskan, perlulah kita jaga sungguh agama tu. Kita perlu hati-hati. Kenapa pada akhir zaman agama ni senang sangat tercabut daripada diri kita. Senang sangat terpedaya. Orang senang sangat nak dunia, dia sanggup jual agama hari ni. Nak dunia, orang sanggup jual agama. Hari ni orang nak dunia, dia sanggup jual prinsip. Dia tak nak jaga agama. Kan? Tak nak jaga agama. Bayangkan. Sebab tu saya pada pagi ini bercakap lebih berterus terang. Kenapa? Agama ni Allah Ta'ala sendiri yang akan bela. Kalau manusia tak nak bela, Allah Ta'ala sendiri yang akan jaga. Agama ni Allah Ta'ala sendiri yang jaga. Sebab agama datang daripada dia, maka dialah yang akan jaga. Kita ni diarahkan oleh Allah untuk apa? Untuk terima agama tu jadi pakaian hidup. Tetapi kalau kita tak jadikan agama itu sebagai pakaian hidup, tidak menjadi satu kerugian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri akan jaga agama dia. Cuba kita lihat pada zaman Nabi SAW. Nabi dan para sahabat dia bawa Islam ni, dia tak nak tujuan agama. Dia tak nak tujuan dunia. Dia sanggup korbankan dunia dia sanggup korbankan nyawa dia untuk kepentingan agama. Tapi akhir zaman, Nabi kata orang sanggup jual agama untuk dunia. Sanggup gadai agama untuk dunia. Orang lebih jaga periuk nasi daripada agama. Orang lebih jaga jawatan daripada jaga agama. Yang ini yang kita kena jaga pada akhir zaman. Sebab itu pada akhir zaman, kata Nabi, nak cari orang yang amanah bukan satu benda yang senang. Tidak dinafikan dengan Allah sendiri kata al-ulama umana'ullahu fil ardi. Ulama itu ada orang yang amanah Allah di atas muka bumi. Tetapi hadis juga pernah menyebutkan pada akhir zaman nak cari orang yang amanah jaga agama cukup payah. Cukup payah. Sebab tu para hadirin sekalian, kita kena jaga sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita menjadi manusia, menjadi kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? La yazalu ta'ifatum min ummati zahirin hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun. Kita kena jadi kelompok itu, iaitu golongan yang Nabi kata akan ada sentiasa di kalangan umat aku. Mereka itu terang-terangan memperjuangkan agama sehingga datang ketetapan daripada Allah. Mereka sentiasa berterus terang, sentiasa declare dalam apa yang telah disampaikan. Ini kata Nabi akan ada di setiap masa dan zaman. Sebab itulah kita kena berani dan kita kena ikhlas memperjuangkan agama Allah. Sebab agama Allah Ta'ala ni Allah yang jaga. Kita beramal pun tuan-tuan, kita disebut dalam Al-Quran hadis, beramal pun setiap apa juga kita buat mesti lillahi ta'ala. Kita semayang, puasa, zakat, haji, belajar, berkahwin, apa jugalah kerja, mesti lillahi ta'ala. Mesti lillahi ta'ala. Dan kita ditakrirkan ataupun diperakui dengan ibadat kita. Kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita punya semayang, kita punya ibadat, kita punya hidup dan mati kita itu pun sendiri, kita mesti letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila itulah yang disebutkan oleh Allah, oleh Nabi, maka kita tidak ada cara lain kecuali kena ikut cara yang telah disebutkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sangatlah kehidupan dunia hari ni, kan? Tuan-tuan, hidup kita ni tak lama, 6-70 tahun sampai masa Allah panggil. Datuk Tuan Guru dapat ekstra 78 tahun sekarang. Tahun lepas 77, ni 78 tahun. Muka handsome lagi, kan? Rumah baru 2, belum masuk 3. Tu contoh, kan? Tapi nak sebutkan, kita ni hidup atas muka dunia, tuan-tuan, sementara saja. Sampai masa kita mati. Tapi persoalannya, mati kita nak buat apa? Syekh Hasan Ayub menyebut dalam kitabnya Ila Rihlatil Akhirah. Saya nak sebut sikit sebagai penutup, lepas ni kita bagi pada Datuk Kiai. Dia menyebut dalam kitab Ila Rihlatil Akhirah, dia kata kita ni semua, saya dan tuan-tuan, akan melalui beberapa fasa, akan melalui beberapa masa, akan melalui beberapa alam.
Dan disebutkan alam selepasnya lebih besar dan lebih panjang daripada sebelumnya. Setiap alam yang akan dilalui oleh kita ni lebih besar, lebih panjang daripada sebelumnya. Saya sebut nombor satu, kita ni semua, saya dan tuan-tuan, pernah melalui nama alam yang pertama ialah alam roh. Kita ni pernah sama-sama melalui alam roh. Alam roh ni kita telah membuat perjanjian dengan Allah, disebut dalam Quran. Allah tanya kat kita, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kau? Allah tanya saya dan tuan-tuan dulu, kita ditanya, adakah aku ni Tuhan kau? Maka kita ni semua jawab, qalu bala syahidina. Ya Allah, betul, aku bersaksi engkau Tuhan kami. Kita telah bersaksi di alam roh dulu. Maka selepas alam roh, kita pindah kepada alam kedua. Saya sebut tadi, alam pertama, alam berikutnya lebih besar daripada dan lebih lama daripada alam sebelumnya. Alam kedua kita jumpa namanya ialah alam rahim. Saya dan tuan-tuan dan ibu-ibu pernah duduk alam rahim ni dulu. Alam ni tak berapa besar dan tak lama. Alam ni kecil je, boleh bawa jalan kulu kili. Alam rahim. Tapi berapa lama duduk situ? 9 bulan 10 hari. Kita duduk dalam tu. Duduk dalam tu bukan senang. Fi salasi zulumat, dalam Quran kata menempuh 3 kegelapan. Kita duduk dalam alam rahim ni, ibu-ibu dan saya dulu duduk bukan dalam terang, gelap. Lama, 9 bulan 10 hari. Kan kita duduk fi zulumatin salas, Quran kata dalam 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan tu? 1 kegelapan tembuni, 2 kegelapan rahim, 3 kegelapan perut. Kalau abang pernah tanya rumah, terang tak perut kau dalam tu? Confirm gelap. Dia sendiri pun tak nampak. Kan? Isteri tidur berdengkur, suami tidur berdengkur. Siapa jaga siapa tak tahu. Tapi yang kita yakin, Allah jaga dua-dua. Kan? Alam ini yang kedua kita lalui kecil, singkat. Kita semua lalui. Maka kita akan lalu pula alam ketiga, yang lebih besar dan lebih panjang. Alam ketiga selepas daripada alam rahim, kita jumpa dia dipanggil alam syahadah. Apa dia alam syahadah? Yang kita sedang lalui sekarang ni, dipanggil alam dunia, yang kita duduk tengok. Alam syahadah ni, lama ke tak lama? Soal lama tak lama, Nabi SAW kata umat aku, umur dia hanya 6-70 tahun saja. 6 hingga 70 tahun. Kalau lebih tu ekstra. Macam Pak Kiai ni ekstra ni. Kan banyak kuliah, banyak derma, semua banyak tu kan. Jadi dia banyaklah dapat tu. Lebih. Selebih tu. Serba-serbi lebih. Jadi kalau tuan-tuan nak serba-serbi lebih, kena tiru macam tu. Jadi kena serba-serbi lebih. Tapi nak sebutkan apa? Alam syahadah ni kita lalui. Nabi kata umur umatku 6 hingga 70 tahun saja, tak lebih. Cuma saya nak tanya tuan-tuan 6-70 tahun. Abang umur berapa dah? 60. Dah habis tak ziarah bumi ni? Tak habis lagi kan? Dalam keadaan 6-70 tahun, bumi ni alam ketiga, alam syahadah pun tak habis ziarah. Kan? Pun tak habis ziarah lah tu. Itu pun kita rasa aduh susah kan bila nak mati. Kan? Bila tengok-tengok takut nak mati. Tapi itu pasti ditempuh. Pasti. Saya dan tuan-tuan akan tempuh. Maka disebut pula oleh ulama, selepas daripada alam ketiga, dia akan menyusul kepada alam yang keempat. Dia lebih besar dan lebih lama lagi. Alam tu dipanggil alam barzah. Dan alam barzah ni lebih besar dan lebih lama. Kenapa saya kata lebih besar? Sebab Nabi sendiri kata dalam doa semayang mayat tu, dia kata, Allah maj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufaran niran. Jadikan kubur orang ni salah satu daripada taman-taman syurga, atau jangan jadikan lubang daripada lubang. Kalau Nabi SAW pernah kata lubang neraka tu macam mana punya dalam, di mana Nabi pernah duduk, ada benda jatuh, Nabi tanya dengan sahabat, tahu tak apa benda jatuh tu? Nabi kata, sahabat kata, aku tak tahu. Nabi kata, tu batu yang malaikat baling kat dalam neraka 70 tahun dulu, sekarang ni baru sampai dasar dia. Cuba fikir balik kita berapa dalam alam barzah tu yang akan dilalui oleh seorang manusia selepas kepada alam dunia. Ini kadang-kadang duduk kuliah malas kan, nak bawa bekal apa dalam kubur kan? Sekadar nak bawa bekal ni, handset sebiji ni, habis kena berlangkung dengan malaikat kan? Contohnya begitu. Tak itu bang kan? Sebab orang ni hari ni dia suka tengok ni, dia tak kira siapa label, engkau imam ke, engkau bilal ke, engkau ustazah ke, engkau ustaz ke, engkau tok guru ke, dia bawa benda ni tengok hari-hari kan? Betul bang ni sebab tak tengok malu, sebab ada ustaz kat depan tu malu. Kalau tak ada ustaz tu, tunggu ustaz datang tu tengok, sempat tu. Itulah jadual hari-hari. Bayangkan kita akan duduk dalam alam barzah yang begitu lama, dan selepas kepada alam barzah, maka kita akan pindah lagi satu alam yang kita akan lebih lama dan lebih panjang, namanya alam akhirat. Alam akhirat ni pula ada beberapa bagi. Ada alam mahsyar, kemudian alam sirat tu kena bagi-bagi lagi. Last sekali ialah alam surga atau alam neraka.
Maka kat situlah yang penamat bagi kita. Allah sendiri kata dalam Al-Quran, bila dah sampai kepada alam syurga, alam neraka pun boleh berdialog. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, dekat dunia ni kita duduk boleh berbual. Orang syurga, orang neraka pun boleh berbual. Dalil ayat berbual tu ayat 50-51 surah Al-A'raf tu yang saya sebut. Wa nada ashabun nar wa ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Tu ayat ni orang neraka dengan syurga berbual. Tapi Allah kata, kalau kamu dah memang dalam neraka, tak akan dapat nikmat syurga. Jadi tuan-tuan, puncanya kenapa? Tadi saya sebut, bermain-main dengan agama, menjadikan agama itu mengikuti hawa nafsu, terpedaya dengan hidup dunia. Jadi, rasa saya cukup sekadar tu untuk tengah hari ni. Dah 11.05 minit. Pakai nanti sambunglah. Saya daripada pukul 10 tadi mula. Pukul 10. Jadi, suara pun dah nak hilang, air baru sampai. Tak apalah tu. Jadi sekadar itu, 1 jam lebih sikit saya bercakap ni, moga-moga kita dapat ambil pengajaran untuk ingatan kita sama-sama. Kita masih lagi hidup atas muka bumi, masih lagi hidup atas muka dunia, masih lagi ada kesempatan. Masih lagi ada kesempatan. Belum mati tu masih ada lagi kesempatan. Bila dah mati tu yang tak ada lagi Ustaz. Jadi kita ni masih lagi ada kesempatan. Walaupun dalam keadaan kita ni hujan, kat Batu Pahat ni saya tadi sampai dia kata dah 3 hari, dekat Seramat dah 4 hari. Hujan tak berhenti. Itu Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita. Semua Allah nak tengok dengan rahmat yang banyak turun ni, orang ingat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu akan diuji iman dia. Asiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan mengatakan aku beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mereka itu diuji oleh Allah. Wala ya'lamanallahu alladhi walaqad fatana alladzina min qablikum. Kami uji dah orang dulu. Orang dulu dah diuji. Wala ya'lamanallahu alladzina shadaku wa ya'lamal kadzibin. Tujuan ujian tu datang, Allah nak tengok siapa betul, siapa bohong. Siapa dia benar iman dia, siapa benar kehidupan dia, siapa dia penipu dan pembohong. Jadi artinya kita hidup ni adalah merupakan satu lakonan untuk menjadi orang yang betul-betul benar ataupun orang yang sebaliknya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Sekadar itu untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sambung terus. Terus saja. Dia kata terus pasang ni dulu. Allah tak kena. Berasa apa namanya? Madrasah takwa. Takwa itu ya. Ini. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubana binuril imani wal islam. Walladzi arsyadana ila dinil qawim wassiratil mustaqim. Walladzi yubashiru ibadahu alladzi yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Alhamdulillah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini
kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di halaman syurga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u fiha. Apabila kamu melalui halaman syurga, kamu turutlah sama. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah, di mana kita berada di halaman surga? Padahal halaman surga ada di Madinah sana ya. Ma baina minbari wa qabri raudatun min riyadil jannah. Antara kubur dan mimbar aku itulah halaman surga. Tapi Rasulullah beritahu seluruh dunia ini Allah akan jadikan halaman surga. Sebab itu ditanya oleh para sahabat, dijawab oleh Rasulullah SAW, majalisuz zikri. Apabila kita berada di tempat-tempat untuk berzikir, untuk mengingati Allah, untuk mengingati ini firman Allah, ini ayat Allah, ini amaran Allah, kamu adalah sedang duduk di halaman syurga. Dengan harapan mudah-mudahan hasil kita pada pagi ini berada di halaman syurga, jalan-jalan ke syurga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah harapan yang kita. Lagi-lagi adik-adik yang sedang berada di dalam majlis kumpulan belajar ini pernah ditegur ataupun pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu rajulani wala khaira fima siwahuma. Ramai-ramai manusia di mana saja hanya dua orang saja yang akan jadi baik. Yang lain daripada dua ini bermasalah. Ya. Siapa dua golongan yang mereka akan jadi baik dunia dan akhirat, yaitu alimun wa muta'allimun. Pertama, orang yang berilmu, dan yang keduanya orang yang cari ilmu. Masya Allah. Dengan harapan tawaran yang berharga seperti itu kepada adik-adik yang masih berusaha cari ilmu, teruskan, kerana itulah kamu akan jadi baik dunia dan akhirat. Nak membentuk akhlak, nak menyatu padukan masyarakat umat Islam dengan cara inilah. Dengan harapan tawaran yang berharga seperti ini terus berada dalam masyarakat kita umat Islam di mana saja, memberi semangat ya. Kalau adik-adik yang masih berada dalam majlis ilmu dengan macam ini, Masya Allah, kita rasa terlalu sayang kalau kita tak berada dalam majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu Allah. Yang dikurniakan oleh Allah ilmu ni hanya manusia saja. Ya. Ramai makhluk-makhluk yang lain, ya, selain manusia. Contohnya malaikat. Ya. Malaikat adalah makhluk yang terbaik, yang tak pernah dia buat derhaka walaupun sesaat. Tapi Allah tak beritahu allamal malaikata. Ya, yang diberi ilmu oleh Ta'ala, allamal insana ma lam ya'lam. Cantik. Ya,
yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ialah manusia. Yang mana manusia itu pada mulanya tak diberi ilmu, tapi Allah beri ilmu. Jadi bermakna kita manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis ilmu. Tak kiralah tuan-tuan tengah belajar, ibu bapa yang memberi semangat anaknya suruh belajar, pemimpin-pemimpin pun juga berusaha untuk menjayakan majlis ilmu, majlis muzakarah. Kita mengharapkan inilah cara Allah Subhanahu wa taala. Kerana cara kita nak dapat ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Kita nak dapat rahmatnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bahawa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dihampirkan kepada orang-orang yang melakukan amal baik. Masya Allah. Jadi tawaran yang berharga seperti ini, ayo sama-sama kita terima dengan hati yang penuh ikhlas. Ya. Apabila kita berfikir ke arah itu, insya-Allah, ya. Walaupun Ustaz tadi sebut, ya, dunia macam mana pun, semuanya kita terpaksa tinggal. Ya. Yalah, kalau ibu-ibu yang ada ini nak pergi majlis ilmu, sayang rumahnya, sayang nak kemas rumahnya, sanggup tak dapat. Agak-agak besok kalau dah mati, ada tak ibu-ibu diangkat pergi ke kubur bawa rumah? Tak ada kan? Semuanya goodbye, selamat tinggal, ya. Masya Allah. Jadi kalau kita semua berfikir seperti ini, kita kena menyambut baik seruan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah nak memberitahu kepada manusia ini dengan panggilan yang begitu cantik sekali, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, ya. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, ridha dan diridhai. Maknanya kita mencari keridhaan Allah dan Allah ridha kepada kita. Jadi orang yang berusaha untuk radiyatan mardiyah barulah dapat tawaran fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba aku. Apabila kamu masuk dalam golongan hamba-hamba aku, macam tak bunyi, tak apa. Suruh berhenti cepat agaknya. Tak apa, ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apabila tawaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya, kita sanggup menjadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, barulah dipersilakan besok masuk ke dalam syurga aku. Masya Allah, ya. Tawaran yang sedemikian ini kalau kita lupa, kita tak ambil berat, Masya Allah, inilah yang menyebabkan manusia leka, manusia diperdayakan oleh kesenangan kemewahan dunia. Alhamdulillah, sama-sama kita berjihad, berjuang
untuk mempertahankan diri kita, apatah lagi apabila kita sudah berada di saat terakhir ya. Ini saat terakhir ya. Saat dia bermula di alam akhirat ya. Kita sekarang berada di alam dunia ya, tapi kita akan tinggalkan dunia. Masa terakhir kita itulah apabila malaikat sudah siap sedia lah. Tapi jangan minta matilah ya. Kalau takdirkan dah sampai masanya, apa boleh buat dah. Tapi kita insya-Allah usaha sungguh-sungguh ya. Jadi kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila kita telah sanggup menjadi hamba kepada Allah, ya, barulah ditawarkan masuk ke surga aku. Minta maaf lah, sini ada orang jauh tak? Tak ada ya? Saya cakap jauh. Ada seorang dua, saya cakap jauh sikit ya. Monggo panjenengan melepet ing dalam surga ingsun. Temenung adik-adik, ini cakap aku ni. Ya. Kena sikit-sikit kena tahu, jangan langsung tak tahu. Pasal bahasa jiwa bangsa kan. Ya. Ya kita kena tahu sikit-sikit saja. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kepada kita. Wadkhuli jannati, monggo panjenengan melepet ing dalam surga. Senyum sebentar ya. Kita minta, itu bahasa halus tau. Ya, kalau bahasa katanya engkau kowe gelem mlebu surgaku ngono tok, itu cakap saya. Tapi kalau bahasa halus ini begitulah. Ya. Monggo panjenengan melepet ing dalam surga ingsun. Tak kiralah. Tapi ini bahasa yang begitu cantik Allah beritahu kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan kita sebagai manusia kena ada sifat kasih sayang. Kita tak ada sifat benci membenci. Lagi-lagi isteri dengan suami. Ialah kalau isteri cakap dengan suami dengan bahasa yang didengar sedap tu, Masya Allah, untungnya ya. Biasanya kan minta untuk bertanya bukan isteri yang ada ini, isteri yang ada kuabeh, kata orangnya wapik kabeh, baik semua ya. Kalau tak baik takkan datang majlis ilmu ya. InsyaAllah ya. Ialah kalau panggil perkataannya itu juga, tapi bahasa caranya dengan bahasa yang panjang sikit lah ya. Bang, nak mana bang? Itu kasar ya. Jadi kalau panggil bang, nak mana bang? Kalau suami dipanggil bang, nak mana bang? Nak pergi tak jadi pergilah agaknya. Ini suami yang cakap, bukan suami tuan-tuan, tapi macam lebih kurang ya. Contoh saja. Ini bermakna akhlak ini salah satu daripada peranan utama. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul karena nak menyempurnakan akhlak. Masya Allah. Ya. Jadi kita dengan harapan mudah-mudahanlah Allah Subhanahu Wa Taala beri luang kepada kita, jangan lepaskan majlis ilmu. Ya, kita nak dapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tawarkan tadi ya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberi ilmu kepada manusia yang manusia itu pada mulanya belum tahu. Ya, apabila Allah beri ilmu, maka inilah jalan cara Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kepada kita zahiran wa batinan,
yang nampak dan yang tak nampak, insya-Allah. Ya, di alam dunia ini apatah lagi besok di alam akhirat. Ya, semuanya tawaran-tawaran yang berharga ada pada kita semua. Ya, dengan harapan tak ada cara jalan melainkan kita berada dalam majlis ilmu. Likulli syai'in tariqun wa tariqun ila jannati al-ilmu. Setiap satu ada jalan untuk ke surga, tak ada jalan melainkan ilmu. Masya-Allah, ya. Dengan harapan mudah-mudahanlah rancangan-rancangan ataupun cadangan-cadangan kita untuk berada dalam majlis ilmu, kita jangan rasa berpuas hati. Pasal ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala makin kita cari, makin kita rasa kekurangan. Itulah di antara, ya, kullama izdada ilmi izdada jahli. Makin lama kita duduk dalam majlis ilmu, barulah kita nampak rasa kejahilan kita. Masya-Allah. Ya. Jadi bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada habisnya. Ya. Jadi dengan harapan mana tahulah cara usaha yang ditawarkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyambut baik. Lebih tepat lagi sebagaimana hadis yang saya baca tadi, semua manusia Allah jadikan, tapi yang akan jadi baik cuma dua, alimun wa muta'alim. Masya-Allah. Dengan harapan teguran atau panduan yang begitu mendalam sekali ada pada seluruh masyarakat kita umat Islam. Ya, apatah lagi adik-adik yang sedang belajar ini, ya. Kita usahakan sungguh-sungguh mencari jalan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kekuatan kepada kita. Ya, tak ada siapa yang memberi kekuatan melainkan hanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita untuk menjauhkan sebarang dosa dan tidak ada kekuatan kita nak beramal ibadah melainkan dengan pertolongan Allah. Masya-Allah. Kita selalu baca la haula wala quwwata illa, ya. Tapi kalau dibahasakan dengan bahasa Jawa ni baru kita nampak, ya. Teman-teman tadi, ya. Saya cuba sekali saja, 2 kali tak apalah. Pasal kalau tak gitu kok kita dengar, tak pernah dengar ni. Hari ni baru dengar, ya. La haula, orang nono toyo bisa sumingkir saking maksiat. Wala quwata, orang nono toyo bisa nglakoni ibadah illa billah angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Ada ngantuk ceramah hari ini, ya. Pasal apa cakap Jawa? Ya. Kalau tuan-tuan dengar cakap ceramah Jawa tapi tak sikit-sikit ngantuk, inilah alasan penceramah nak cepat berhenti. Boleh, ya? Jadi begitulah di antaranya. Jadi dengan harapan bahasa ini begitu mendalam sekali. Kita tak boleh meninggalkan, menjauhkan apa saja dosa melainkan dengan billah. Billah itu bi isti'anatillah. Jangan kita cuma baca dengan Allah saja, tapi kena dipahami apabila kita baca bismillah, a'udzubillah, ba'lil isti'anah. Ini baru tahu nampaknya amal yang kita itu berilmu baru berharga. Ya. Kalau kita cuma baca saja tapi kita tak pernah belajar, kita tak pernah mengkaji, kita cuma baca saja, ya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi alimun wahidun khairun min alfi abidin jahilin. Berharga, ya.
Orang yang beramal sekali tapi dengan serat ilmu, dengan orang yang rajin beribadah, bukan 1000, tapi orang yang ada ilmu satu saja lebih berharga. Bermakna peranan ilmu sangat penting sekali ya. Termasuklah kita baca la haula wala quwata illa billah, kita ingat hanya Allah saja yang boleh tolong. Jangan minta dengan makhluk, syirik. Kena jaga betul-betul ya. Inilah peranan ini. Kadang-kadang kita terlibat syirik itu kita tak perasan. Ya. Umpamanya lah kita berada di dalam bulan Rajab pada pagi ini ya. Bulan Rajab adalah termasuk masa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang ke-36, minha arba'atun hurum. Tapi Allah tak sebut bulan Rajab kan? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Cantik ya. Ini betul lah. Pasal apa? Kita pada hari ini berada dalam bulan Rajab, hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ada 12 bulan, hanya 4 bulan saja yang dimuliakan oleh Allah. Maknanya apabila berada dalam 4 bulan ini, jangan lepaskan kita untuk melakukan amal. Bukan kita nak tuju saja amal bulan 4 bulan ini, tak. 4 bulan yang disebutkan ialah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ya. Maknanya apabila masa hari ini kita berada dalam bulan Rajab, teruskan beramal, banyakkan beramal. Ya. Masya Allah. Walaupun pada mulanya rasa berat, tapi kalau ingat minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyum fala tazlimu fihinna. Ini satu teguran ya. 4 bulan yang dimuliakan itu satu anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua besok akan masuk surga, tapi yang mudah masuk surga ialah para nabi, keluarga mereka dan orang yang boleh so'imu fi Rajab wa Sa'bana wa Ramadan. Kena dengar saja ini, yang mudah masuk surga para nabi, keluarga mereka dan orang yang boleh berpuasa dalam bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Sehingga apabila menjelang saja awal Ramadan, Rasulullah beritahu, karena Rasulullah SAW iza dakhala awalul lailatin min Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ini satu tawaran, satu penghargaan. Tapi kalau kita tak pernah dengar ni, ada orang yang umurnya dah 70 tahun tak kenal bulan Rajab. Tapi bukan tuan-tuan, tapi macam lebih kurang. Macam saja. Kita jangan soalkan. Tapi kena diajak, kena diberitahu, kena dikempin. Mana tahulah. Ya? Orang yang mengajak benda yang baik itu diletakkan taraf oleh Allah, khaira ummah. Kan satu anugerah ya. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang dizahirkan di alam dunia ini. Tapi ada syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Benda yang baik, ayo diajak, dikempin, diberitahu. Walaupun orang nak buat berat, tapi kena ajak juga ya. Umpamanya lah, adik-adik baru umur belasan tahun ya, boleh pakai serban, boleh pakai jubah. Kadang-kadang umur dah 70 tahun tak kenal serban tau. Tapi bukan orang sini ya. Tapi adik-adik
masih muda-muda sekali dah pakai sunnah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adalu al khairi kafa ini, mengajak benda baik pahalanya sama. Jelah kalau ibu-ibu ada anak galakkan, malah lagi dibelikan, ya. Anak-anak suruh pakaian, ikut pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau tak diajak macam ini, kadang-kadang itulah tadi Ustaz dia ceritakan, zaman akhir ni nak buat amal baik ini banyak sangat dia penghalangnya. Tapi kalau kita ada ilmu, ya, salatun bi amamatin khairun min sab'ina salat bila amamatin. Sekali sembahyang pakai serban lebih baik 70 tanpa serban. Habis kalau satu hari kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, sembahyang apa sajalah. Tapi syaratnya kalau pakai serban 70. Kalau tak pakai serban dapat 1. Umpamanya lah. Tapi oleh kerana allamal insana ma lam ya'lam, manusia dikasih ilmu tapi bukan semua orang dapat tahu. Tapi kalau dapat macam ini, dengar macam ini, untungnya begitu. Alhamdulillah. Ya, kita dapat ilmu, besok di akhirat akan ditanya, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Besok di hari kiamat, setiap seorang tak terlepas daripada 4 persoalan. Dengar ni, ya. Pertama, wa an umri fima amna fima abla. Engkau dah umur berapa tahun kat dunia? Ya, taruhlah 50, 60, 70 tahun, ditanya. Banyak amal baik ke amal tak baik? Banyak amal baik, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ridho dalam keridhaan Allah, selamat. Termasuk tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang keduanya, wa an syababi, engkau masih umur belum 40 tahun dah belajar, dah kenal Al-Quran, Al-Hadis, dah kenal Islam, dah dapat membezakan yang benar, dan itu besok terlepas daripada persoalan Allah, ya. Dan yang ketiganya, wa an ilmi maza amilah. Kau dulu kat dunia belajar tak? Belajar. Kau buat tak? Ini yang kita kena fikir, ya. Kau belajar tak? Belajar. Dapat tak ilmu? Dapat. Tapi buat tak? Allahu Akbar. Kita dengar macam ini, ada perasaan, ya. Mana tahulah apabila kita ingat Allah. Kalau tadi Ustaz Razali cerita, besok orang ahli neraka, orang ahli surga pun boleh berkomunikasi. Masya Allah, sedih betul, ya. Agak-agak tak tuan-tuan, umpamanya lah, kalau amal baiknya banyak, surga. Amal baiknya ringan, neraka. Besok ahli surga, ahli neraka boleh bertanya. Itu semua kuasa Allah, ya. Masya Allah. Tapi cerita macam ini kena sampaikan, ya. Wa nada ahlun nari ahla jannah. Kan begitu sekali dah terangkan. Kalau tak disampaikan, kita tak perasan. Ahli surga dan ahli neraka boleh berkomunikasi, bertanya. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita selalu kita bincang, kita muzakarah seperti ini, memberi semangat kepada kita terus cari ilmu dan amal. Kimpin, ya, carilah jalan. Mana tahulah hari ini cerita sembahyang pakai serban lebih baik 70. Hari ini aku sembahyang tak pakai serban, asyadun nasi hasratan, terlalu rugi. Boleh kepada yang terus dapat diterima, terus diterima, yakin, boleh, ya, boleh, ya.
Kempen tapi kena ajak kena kempen. Tapi biasanya ajak benda baik ini berat. Ya. Tapi tak apa, berat sementara saja. Tapi kalau diajak kempen, kalau ya macam ni kawan saya ini benda. Ya, boleh terus ikut sunnah Rasulullah. Tak berapa banyak pakai serban pun jadilah, boleh ya. Tak boleh pakai serban, bawa serban pun jadilah, boleh. Alah panjang ni ya. Jadi semangat macam inilah supaya apa? Kalau besok manakala di saat akhir terakhir sebelum dicabut nyawanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marjah. Ini semua kita sekarang kena baca ayat ini dan faham. Saat itu dah tak ada maaf bagi kamu, ya dah. Mengapa dah tak ada maaf? Karena dah sampai ajal maunya, takkan kita nak buat amal baik. Tapi walau macam mana pun, orang yang sudah sampai ajal maunya, dah nyawa dah dipisahkan, dia merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-90-an lebih dekat 100, dia akan dipanggil hatta idza jaa ahlamul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Dah sampai ajal maunya baru nampak apa yang dilakukan, semuanya nampak di kali itu. Pasal apa? Dia punya hijabnya sudah terbuka semua, tak ada yang terselindung. Allah nampak ya. Ini aku dulu sembahyang 40, 50, 60 tahun tak pakai sunnah Rasulullah, nampak aku dapat 1. Orang itu boleh dapat 70. Sekali itu dia bermasa Rabbirji'uni, ya Allah balikkan lagi aku hidup kat dunia, la'ali a'malu sholihan, aku akan lakukan apa saja amal baik yang dulu masa aku hidup 4, 5, 6, 70 tahun aku tak buat. Di kala itu baru dia menyesal. Boleh faham tak ni? Tak boleh faham, cakap Melayu boleh. Ini ayat ya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Maknanya kalau kita masih hidup kita sesal, kita masih buat. Kalau dah mati sesal macam mana? Ada tak orang mati datang majlis ilmu pada hari ini? Ada tak orang mati pakai serban? Tak ada kan? Tak faham juga. Tak faham, kau punya masalah. Minta maaf ya. Jadi dengan harapan mana tahulah, teruskan amal tuan-tuan ya, kempen betul-betul. Memang biasanya itu diajak benda baik ini memang, tapi kalau ingat mati, biasanya lah orang yang ingat mati dia akan insaf, dia akan sedar ya. Begitulah di antaranya. Jadi dengan harapan mudah-mudahan lah adik-adik yang belajar teruskan belajar. Ilmu macam ini kena sampaikan, kena ajak, boleh? Tapi kalau kita ajak tapi kita tak buat, alah cakap tak serba bikin, gitu kan ya? Yelah, macam Ustaz Razali lah, dia ajak, suruh pakai serban, tapi dia tak pakai, alah. Kadang-kadang, misal sajalah, biasalah manusia memang gitu ya. Ya, apa kita bincang macam ini, usaha cari jalan ya. Macam ceramah pada hari ini tak berapa sedap ya. Ya. Kalau ceramah pada hari ini tak berapa sedap, ini alasan penceramah nak cepat berhenti, boleh? Boleh ya, insya-Allah. Kalau cepat berhenti, cepat rehat, cepat balik, boleh? Kok diam saja, boleh kan? InsyaAllah. InsyaAllah di lain masa kita muzakarah lagi. Tapi apa yang sedikit kita dengar berkesan, masuk dalam hati ya. Saya nak
tinggal kalau kita cakap jauh lagi ya. Itu yang tahu dari senyum itu ada harapan. Yang diam di mana tangannya, pen sedidik tapi kemerti. Biar dengar ceramah sikit tapi berkesan. Nak ceramah sampai 2 jam setengah tapi lepas ceramah sawaun sami mawun. Macam gitu juga. Podo, minta maaf ya. Jangan marah ya. Jangan marah, nanti lekas tua kan. tahu. Jadi begitulah semangat. Jadi adik-adik cari ilmu, ya, ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Betul-betul dua-dua kita jalan sama. Kalau cari ilmu syariat saja tak cari tarekat, makrifat, hakikat, itu maksudnya kalau mana tadi pagi minum teh kan dalam minum teh tarik dalamnya ada susunya, ada gulanya, ada tehnya, ada airnya, ya tak? Dikumpulkan udek, kata orang udek minum sedap. Baru kata orang Jawa nek ngombe kopi orang ngantuk. Ya tengah minum memang tak ngantuk. Kalau ngantuk masuk hidung. Jadi maknanya kita nak dapat rasa minum teh tarik, kopi tarik, melo tarik, kena dikumpul. Kumpul maknanya jamaah. Jadi kalau kita tak dijamaahkan ilmunya, itu yang menyebabkan ilmunya tak manfaat, tak berkat, tak mendorongkan kita nak buat. Pasal ilmunya tidak berkesan. Kalau ilmunya berkesan, alhamdulillah, itu kita cek sendiri. Cek sendiri. Sekarang kita khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab sekarang sebelum dihisab. Jangan besok dihisab dah tak guna sekali. Ya. Jadi dengan harapan mana tahulah. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit tapi berkesan ya. Boleh lagi cakap jauh lagi ya. Pen setitik tapi kemerti. Ingat ya. Biar ceramah sikit tapi berkesan. InsyaAllah adik-adik usaha menuju ke arah itu. Ya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita. Kita doa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk di sesebuah kampung beriman dan bertakwa, nescaya kami beri keberkatan. Termasuklah buat kita merasa untuk buat macam ini karena Allah nak beri keberkatan. Bukan kata di kampung ini, di sekeliling kampung ini, wa man haula itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ya kullu ummati yadkhulunal jannah. Biar seluruh umat aku semuanya selamat jadi ahli surga. Tapi syaratnya you no problem. Yes. Jangan ada sifat benci membenci, kena sifat kasih sayang. Boleh? Ya. Habis kita ada sifat kasih sayang, ibu bapa kepada anak, anak ibu bapa, pemimpin kepada rakyat, alim ulama, kasih sayang. Ayo sampaikan, ajak, ini namanya kasih sayang. Barulah walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama, keberkatan akan dapat dirasai. Dah cakap tadi nak berhenti kok cakap lagi. Tidak. Jadi sekianlah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain masa kita bersua kembali ya. Tapi apa yang kita dengar daripada awal hingga akhir tadi, masalah kita kena warasikhuna bil ilmi. Ilmu yang disampaikan itu boleh meresap dalam jiwa kita. Bukan kata orang Sagadanya, kita dengar melalui telinga. Telinga ada dua, masuk kanan, keluar kiri. Itu namanya tak masuk tu kan. Nak berhenti kau cakap sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita jumpa kat dunia, besok jumpa di akhirat dia ya. Kalau ibadah adik-adik besok dah sampai ke pintu surga, jangan terus masuk, tulis belakang dulu, ada tak orang Seri Melong yang ada di belakang ya. Faham tak cakap ni? Saya orang Seri Melong ya. Kalau ada dah sampai ke pintu surga, tulis belakang, lambai-lambai, kalau boleh tarik masuk, boleh be. Ini baru kullu ummati yadkhulunal jannah. Tapi itulah kita kena berkasih sayang, insyaallah. Sekian, kalau ada salah silap mohon ribuan ampun dan maaf. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus menuju kepada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita mencari keridaan Allah, Allah ridha dengan kita, barulah fadkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Kalau engkau sanggup jadi hamba kepada aku, barulah selamat masuk surga. Boleh ya? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ada teman, Hah? Ada teman. Ya, Pakai jaringan ada. ke bawah lah. Tak mahu ya. Majlis. Ah,